وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran dapat kita sambung pengajian kita. Agak lama bertangguh kerana Ramadan dan Raya. Alhamdulillah, pada malam ni kita sambung pengajian yang hampir 46 hari tertangguh. Kita sambung pengajian kita, kita idaman penuntut. Kita membincangkan, kita masih lagi awal, masih lagi di permulaan, membicarakan tentang bersuci dan hukum-hukum bersuci. Kita masuk bahagian apa? Kita masuk bahagian air. Air itu ada 4 bahagian. Kemudian kita masuk air musyammas, air yang ada yang dipanaskan oleh cahaya matahari, yang duduk dalam bekas yang boleh berkarat. Itu yang lepas tu. Itu yang kedua. Yang ketiga pada malam ni insya-Allah. Muka surat 2 baru. Kalau yang Rumi tu. Yang Jawi muka surat 8. Nombor 3, Jawi muka surat 8. Yang Rumi muka surat 2, perkara yang ketiga. Kita berhenti kat situ. InsyaAllah kita akan bincangkan berkaitan dengan air, sambungan. Kali ni kita bincang air musta'mal. Kali ni mungkin ada salah faham berkaitan dengan air musta'mal. Mungkin fahaman kita dah betul dah, dapat kita mantapkan lagi. Mungkin juga. Jadi InsyaAllah pada malam ni. Tapi kalau ada apa-apa soalan, boleh soal terus lah. Tak payah tunggu akhir, sebab kita tak tahu nak apa. Pada akhir tu nanti kadang-kadang soalan tu kadang-kadang dah tinggal lama. Nak soal, tapi bila kita last sekali, yang ustaz cakap tadi tu bila? Dah setengah jam, dah 40 minit lepas. Jadi kita nak kena kembali, pusing balik. Jadi soal teruslah, sebab dia sangat dekat dengan kita, air musta'mal, dan sangat mudah salah faham melambat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Yang ketiga, kata pengarang, air suci pada dirinya tidak boleh menyucikan benda lain. Dia suci tapi dia tidak boleh menyucikan benda lain. Kita tahu, kita sedia maklum bahawasanya Allah cipta air ni banyak. Malah 2/3 daripada bumi kita ni air. 1/3 je darat.
1/3 daratan tu pun bukan semua kita duduk. Ada kajian dibuat 1/3 daripada 1/3 tadi je duduk. Bumi kita bagi 3, 2/3, 2 bahagian air, laut, 1 bahagian darat. Yang 1 bahagian darat tu bagi 3. Itu je yang kita duduk. Itu je yang kita duduk. Banyak, maknanya bumi ni besar ni, kita tak duduk habis pun. Kenapa Allah ciptakan air ataupun laut? Laut tu air lah. 2/3 bumi. Sedangkan ni orang yang duduk 1/3 darat. Tapi darat 1/3 tu bukan penuh duduk. Tu pun sedikit aja daripada 1/3 darat tu duduk. Sedangkan air tu banyak sehingga 2/3 bumi. Kerana air itu boleh dibuat menyuci. Air itu boleh menyucikan benda-benda najis. Maka air sangat diperlukan. Dan jika tak adalah air banyak tu, orang akan manipulasi air. Maksudnya jual air ke air sikit aja. Orang ramai. Maka macam-macam payah untuk beribadah. Dan ibadah kita tak jadi sempurna kerana alasan kita air tak ada, air mahal, air orang sorok. Tapi air berlambat-lambat. Carilah air. Boleh turun kot langit, keluar kot bumi. Laut tu orang tak boleh buat apa. Tak perlu kerajaan nak jaga laut tu. Takut orang curi air, tak perlu. Tasik dan sebagainya, tak perlu. Sebab air memang banyak. Maka gunakanlah air tu untuk bersuci. Cuma kita nak air minum, air bersih tu yang kita proses. Orang dulu tak proses pun, elok-elok air minum. Mana ada proses-proses. Dulu elok je minum. Jadi pandailah cari macam mana. Kalau kita nak proses tu, maka kita kena bayar. Itu kita yang buat, kita yang proses. Hakikatnya tak payah proses pun tak apa. Boleh minum gitu je pun. Dan boleh untuk ibadah gitu je pun. Malah air mutlak yang kita bincang sebelum ni pun tak proses pun. Masuk proses tu tak masuk penapis, tak proses pun. Yang kita nak guna air mutlak asalnya ada 7 tu. Yang turun daripada langit, yang keluar daripada bumi. Telaga, air laut, air sungai, air hujan, air embun, air salji. Semua tu tak proses. Kita tak proses. Tapi Allah proses melalui proses-proses penapisan masuk bumi dan naik, proses jadi wap naik kemudian turun sebagai hujan. Maka bila kita faham konsep kehidupan tu macam tu, maka tahulah kita bahawasanya air ni perlu banyak. Sebab dia sangat penting dalam kehidupan untuk makan, minum dan untuk buat bersuci. Jadi kita dapat tahu air ni tujuannya untuk bersuci. Apa maksud bersuci? Nak buang yang kotor-kotor, yang najis-najis. Jadi maknanya air tu asalnya bersih, kita panggil mutlak. Kemudian kena najis, kena benda kotor, kotor tu masuk dalam air, air tu bawa kotor tu, maka tempat tu jadi bersih. Itu dimasukkan kegunaan air, antara kegunaan air. Mari kita baca. Air suci pada dirinya. Bila disebut suci pada dirinya, makna air itu bukan najis. Dirinya suci. Air itu, diri itu air itulah. Air itulah, air itu suci pada dirinya. Sekarang saya sebut tadi, guna air tadi akan kena najis, kena kekotoran. Kotor tu akan masuk dalam air, air itu bawa. Bila air itu bawa, tempat tu suci. Itulah air mutlak maksudnya. Kalau kita tengok di sini, takrif di sini, air suci pada dirinya tidak boleh menyucikan benda lain. Dia panggil suci juga. Jadi suci ni ada 2. Air suci ada 2. Apa maksud suci? Tak najis, suci je tu. 2. Yang pertama, air itu suci, dia tak najis, suci. Dia kena kekotoran, dia kena najis, dia bawa najis tu, tempat tu jadi suci. Itu namanya air suci dan menyucikan. Dia suci, dia boleh menyucikan tempat. Satu lagi air, dia suci. Kena najis, kena kekotoran. Dia bawa kekotoran tu pergi, tapi tetap dia tak menyucikan tempat tu. Tapi dia tu suci. Ada 2. Jadi air suci ada 2. Satu, air suci, dia boleh menyucikan yang lain, tempat lain, yang lain. Yang kedua, air itu suci, dia tak boleh menyucikan. Dia cuma dia je suci, diri dia je suci. Diri dia je tak najis. Tapi dia tak boleh menyucikan tempat kotoran najis-najis, dia tak boleh suci. Jadi air ada 2. Yang kita nak bincang ni air yang tadilah, iaitu air yang suci, tapi dia tak boleh menyucikan yang lain. Kenapa kita tak bincang air yang suci dan dia boleh menyucikan yang lain? Dah bincang lah sebelum ni. Dah bincang lah yang kita panggil air mutlak. 3 bulan lepas, 4 bulan lepas. Kita bincang dah air yang suci.
kena tempat kotor, dia bawa kotor tu, tempat tu jadi suci. Dah bincang dah sebelum ni. Sebab tu untuk kali ni yang ketiga tu, sebab tu tiga tu. Air yang suci tidak boleh menyucikan benda lain. Dalam kurungan tidak sah dibuat bersuci dengan dia. Tak boleh. Kalau nak ambil, nak bersuci juga tak boleh. Apa dia bersuci? Saya sebut najis tadi. Banyak lagi bersuci. Antaranya uduk bersuci lah kita panggil. Mandi wajib bersuci lah. Tak boleh lah juga. Kalau kita ambil contoh tadi, air tu suci. Kena badan kita, kena muka. Dengan niat uduk. Maka muka kita terangkat uduk. Terangkat kat muka. Kena basuh tangan pula. Maknanya air tadi tu, air suci dan menyucikan. Kerana dia boleh menyucikan muka kita daripada berhadas kepada tak berhadas. Kepada terangkat hadas. Ada air suci. Tak, bila sebut suci tak najis lah. Kena muka. Elok kena. Tetap juga tak terangkat uduk kita kat muka. Sebab air tu hanya dia je suci. Dia tak boleh menyucikan yang lain. Air yang suci boleh menyucikan yang lain, namanya mutlak, air mutlak. Air yang suci tak boleh menyucikan lain, menyucikan perkara lain namanya air mustakmal. Secara detailnya boleh dobek lah, sebab dalam kitab kita tulis air mustakmal je. Sebenarnya ada dua juga. Yang pertama air mustakmal, yang kedua air mutaghayyir. Dia panggil air mutaghayyir. Itulah air yang suci, tapi dia tak boleh menyucikan yang lain. Dalam kitab kita dia rangkum air mustakmal dan air mutaghayyir tu sama sekali, satu. Untuk cantiknya kita bagi dua. Air yang suci tapi dia dirinya suci, dia tak boleh menyucikan yang lain. Yang pertama nama mustakmal, yang kedua nama mutaghayyir. Orang Melayu ada panggil mustakmal juga, yang mutaghayyir ni. Dia sedikit je perubahannya. Dia sama je air ni. Yang air mustakmal suci tak boleh menyucikan. Air mutaghayyir suci tak boleh menyucikan juga. Sedikit perbezaan kita akan masuk nanti. Jadi air suci pada dirinya tidak boleh menyucikan benda yang lain. Kalau juga dia nak buat bersuci dengan masuk wuduk, mandi wajib, basuh najis, tak sah juga. Okay? Sebab dia hanya suci dirinya je. Dia tak boleh menyucikan. Iaitu disebut air mustakmal. Boleh tambah lagi. Dan air mutaghayyir. Dua. Air mutaghayyir ada dalam kitab kita, tapi dia namakan air mustakmal. Kat mana? Sekejap saya cari dulu. Ni. Termasuk dalam golongan air mustakmal tu. Yang bawah tu saya langkah kejap, jadi kita undur balik. Termasuk dalam golongan air mustakmal, kan kat tengah sikit tu kan. Termasuk dalam golongan air mustakmal, air yang berubah salah satu dari tiga sifat. Dia kata termasuk, kan? Termasuk dalam golongan air mustakmal. Ini yang dipanggil air mutaghayyir. Maknanya kitab kita mustakmal digabungkan semua. Untuk cantiknya kita asingkan sebab dia ada beza. Air mustakmal, air yang suci tapi tak menyucikan. Air mutaghayyir, suci tak menyucikan. Apakah air mutaghayyir? Yang termasuk tu itu. Tu nantilah, tak masuk lagi. Okey. Kita masuk air mustakmal dulu. Disebut air mustakmal, yakni air yang telah digunakan buat mengangkat hadas. Air itu balance, bekas daripada dia mengangkat hadas. Apa maksud hadas? Hadas ni satu amrun i'tibari. Orang mengaji tauhid biasa dengar. Satu yang dia kita faham aja, tapi kita tak boleh nak tunjuk. Jatuh boleh tunjuk. Buah kelapa jatuh. Kau rasa kat sini tauhid power kot. Jatuh tu, buah kelapa jatuh. Buah kelapa, kita tahu buah kelapa. Tapi jatuh tu kita tak boleh tunjuk. Golek boleh tunjuk. Buah kelapa bergolek. Buah kelapa tu boleh tunjuk. Sebab dia ain, dia zat. Bergolek tu boleh tunjuk. Tak kena. Tunjuk, tak kena. Kena kat benda lain. Tu, itu buah kelapa, mana golek. Tapi faham dia bergolek. Pecah tak boleh tunjuk. Faham aja. Ni jatuh, pecah. Pecah. Bukan pecah, tu gelas. Mana pecah? Tunjuk pecah. Takkan boleh tunjuk. Tu. Gelas. Serpihan gelas. Bukan pecah, tapi kita faham gelas tu pecah. Gelas golek jatuh. Itu adalah faham. Macam tu juga hadas. Hadas juga amrun i'tibari. Dengan maksud benda tu tak boleh tunjuk tapi faham. Contoh dia ada wuduk, sekarang ada wuduk kentut. Boleh tunjuk. Maka dia telah berhadas kecil lah. Dah tak ada wuduk, tunjuk hadas tu. Tak boleh tunjuk, kena orang, kena mata, kena. Tak boleh tunjuk. Jadi bila sebut hadas, sesuatu yang faham.
Contohnya berjunub. Berjunub juga tak boleh tunjuk. Bukan berjunub, berhadas besar. Dengan dia berjunub, dengan dia bersetubuh sebagainya, maka dia berhadas besar. Sembayang. Tak boleh berjunub, tak nampak pun. Aku hadas besar, tak nampak pun. Tapi faham, tak boleh sembayang. Tak ada wuduk, faham, haram pegang Quran. Haram sembahyang sebab tak ada wuduk. Mana? Tak boleh tunjuk. Tapi faham. Itu masuk hadas. Jadi dekat sini, bila telah berhadas, bila telah buat satu perkara yang mana telah menyebabkan hadas kecil dan hadas besar, hadas kecil dan hadas besar, dia buat satu perkara yang menyebabkan hadas kecil dan hadas besar, dia telah berhadas. Hadas tu tak nampak tapi faham. Macam mana nak buang hadas yang tak nampak tapi faham tadi? Dengan air mutlak, air mustakmal tak boleh. Jadi macam mana air mustakmal tu terjadi? Dia dah berhadas. Bila dia telah berhadas kecil atau besar, dia kenakanlah air mutlak yang suci dan mencucikan. Kena, maka bahasa mudah nak fahamnya, hadas tu masuk dalam air. Gitu lah. Sebenarnya tak nampak pun. Hadas tu syuk masuk dalam air dan air tu telah berhadas. Air tu ada panggil air berhadas. Kita tak panggil air hadas, kita panggil air mustakmal. Macam tu lah. Dia panggil air mustakmal. Kalau nak panggil air berhadas pun boleh jugalah kot. Tapi orang pelik sikit lah. Sebab hadas tu dah masuk. Betul tak hadas tu masuk? Kita badan kecil, kita dah kentut sebagainya. Kemudian nak ambil wuduk. Bila kita basuh muka, kan muka kita dah hilang, tak ada hadas dah. Mana dia pergi? Masuk dalam air je. Habis tu air tu macam mana? Air tu masuk longkang, tak apalah kalau kita tak ada. Air tu macam mana? Hadas dah masuk dalam tu. Dah masuk dalam tu. Inilah hadas. Air tu, dalam air tu adalah hadas. Maka muka dah tak berhadas lah. Tangan dah pula. Muka, tangan, kepala, kaki kan. Wuduk. Kalau mandi wajib satu badan. Basuh kena je badan. Hadas besar tadi masuk dalam air. Tu ada hadas. Air hadas. Kita panggil air mustakmal. Air telah digunakan untuk mengangkat hadas. Mustakmal kan digunakan. Jadi air yang telah digunakan buat mengangkat hadas. Buat mengangkat hadas. Sebenarnya hadas tu tak nampak. Nak angkat je mana? Maka kalau kita tebal, dia tak boleh mengangkat hadas. Dia mengangkat, dia tulis ni, mengangkat hukum hadas. Sebab nak mengangkat hadas tak nampak, nak angkat je mana? Hadas kecil. Kan dia kentut, dia wuduk, dah terangkat. Mana? Sebab dia kata mengangkat hukum hadas. Sebab benda tu tak nampak. Ini semua istilah-istilah kita guna dah betul dah. Teruskanlah apa yang kita nak cakap tu. Jadi apabila air tadi, air asalnya air mutlak, air suci dan menyucikan. Kena je kawasan yang berhadas, kemudian air tadi tu automatik jadi air mustakmal. Ada syarat lagi. Bukan ada syarat, ada ciri-ciri lagi, tak habis lagi. Apa ciri-ciri lagi? Basuh yang pertama. Yang ini yang jarang orang malah nak fikir. Kalau dia tak fikir ni, dia akan salah faham sampai kadang-kadang kalau kita dah mengaji lama dah, janggut dah putih dah, tapi dia tak peduli dekat basuh yang pertama. Maka bila kita tanya, tak boleh nak jawab, sedangkan orang tu orang mengaji, malah salah faham. Ni basuhan yang pertama ni kena ambil, ini syarat juga, ini ciri juga. Kan kita ambil wuduk kan 3 kali. Mandi wajib sebenarnya berapa kali? Wuduk 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali kan? Sekali, 2 kali, 3 kali. Tu yang biasa kita buat. Mandi wajib berapa kali ya? Sekali ya? Tak. Ya ke sekali? Rasa 400 kali. Uish, takkan mandi kejap 400 kali? Cuba bayang. Apa maksud sekali? Apa maksud ambil wuduk dululah, lepas ni kita faham mandi wajib. Apa maksud sekali? Ambil air, letak kat muka, lepas tangan sekali. Kena faham juga maksud sekali. Kalau buka pipe, shower ke, letak muka, nak ambil wuduk ni 5 minit. Sekali ke berapa kali? Sekali. Selagi tak angkat muka? Tak. Macam ni. Maksud sekali, bila kena je, tu sekali lah. Bila kena air tu sekali. Tapi kalau air yang datang lagi, tu 2, 3, 4 tu. Kalau shower, letak, kena lah ni. Yang pertama, kita buat slow motion. Air kena slow. Sekali. Air tu tak keluar lagi kan? 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sebab tu saya kata 400 kali tadi. Bukan maksud sekali kita kena angkat tangan, biar dia kering dulu, baru sekali. Bukan. Jadinya yang kita ambil tu,
Memang betul lah sekali. Itu tak apa, kita dapat faham sekali. Tapi kalau di bawah shower, di bawah pipe, kita buka pipe, itu bukan sekali. Kena tu sekali lah. Tapi bila sekali dah turun air tu dah menitik, air tu kan tak berhenti-henti. Lepas tu kita mandi wajib 400 kali. Bukan sekali. Sunat mandi wajib 3 kali. Macam wuduk juga. Kita mandi 400 kali. Tak percaya cuba kira. Kena muka kita berapa kali air shower itu? 1, 2, 3, 4, 5. Kan air tak berhenti-henti. Cuba kira. 400 kali. Saya bukan cakap apa. Ni kajian dia buat. Tak ada salah pun. Sahnya mandi. Cuma dia kata mandi wajib sekali. Sekali apa? Contoh orang ambil wuduk kan. Dia ambil. Kalau dia letak air shower ataupun air pipe lama kat muka tu sampai dia gosok, makruh hukumnya. Sebab sunat 3 kali. Dia buat 30 kali. 30 kali apa tak tarik lagi muka? Oh, tarik muka keluar baru sekali. 2 kali. 3 kali gitu. Sebab tu saya ingat kita ada masuk dalam bab basuh yang kena anjing babi mughallazah. Rasa dia masuk bab tu. Adakah perlu kita kalau kita kena anjing babi kat tangan mughallazah nak basuh dengan air tanah? Kita pun pergi sungai ke apa yang keruh lah, memang dah siap air tanah siap dah. Adakah perlu kita ambil 1, 2? Kalau kita masuk celup aja dalam sungai tadi tu, sungai yang dah keruh dah lah ni, bukan yang jernih, yang keruh. Perlu tak kita goyang? Kalau air tu berjalan tak perlu, masuk aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itulah 7 kali. Sebab dia lalu. Bukan 1, 2. Sama juga dalam kolah. Kolah nak ambil wuduk. Kalau kita rendam tu, bukannya mesti angkat baru 1 tak. Angkat tu betul lah 1. Masuk, angkat. Kan? Masuk, ambil air, angkat. 1 memang sebab kita angkat. Kalau tak angkat pun jadi 1 juga. Masuk, 1 dah. Oh tak, 1 dah. Lepas tu 2 dah. 2 apa tak angkat lagi. Tak kait dengan angkat. Dah, air dah kena. Bila kena je air kolah masjid, kena je, dah rata je, 1 saat je kot. Ke 2-3 saat? 1 saat je. Lepas tu 2, 3. Kita dah gosok 4, 5. Seolah kita masuk 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali. Seolah-olah. Maka tu hukumnya makruh. Sebab basuh lebih pada 3 kali makruh. Nabi kata makruh ambil wuduk lebih daripada 3 kali walaupun di bawah air terjun, di dalam sungai, dalam laut sekalipun. Makruh. Kalau kita fikir logik, apa makruhnya? Air tu masuk balik dalam laut. Makruh sebab lebih pada 3 kali. Lebih kali kita ambil untuk basuh muka sikit ni air laut, kita ambil 1 baldi. Dia kata alah, bukannya luak pun masuk balik. Makruh. Makruh hukumnya. Dia 3 kali. Okey, saya nak bagi tahu dari sini 1, 2, 3 tadi. Jadi bila disebut basuhan yang pertama pada wuduk atau mandi wajib. Wuduk atau mandi wajib. Kita ambil wuduk dulu. Basuhan yang pertama yang kita nak tengok mana yang dinamakan mustakmal. Mana yang dinamakan mustakmal? Mana kan dinamakan air mustakmal? Kita ambil basuh muka, kita buat tadah. Ambil bekas tadah. Ambil air kat tangan lah macam tu. Ni nak buat uji kaji je ni, nak faham je. Letak kat muka, gosok. Air yang ada kat muka tak mustakmal. Mutlak. Yang ada sedang ada kat muka. Bila dia jadi mustakmal? Bila dia jatuh kena janggut ni, okey jatuh. Bila dia berpisah je daripada badan anggota wuduk tadi, kalau bab wuduk mustakmal. Kita pun tadah dalam bekas. Semua tu mustakmal. Gata ni, semua gata dah. Sekali je dah gata dah. Okey. Ada satu lagi, dia boleh jadi mustakmal juga. Selain daripada berpisah. Selagi dia tak berpisah daripada anggota tadi, dia masih mutlak. Tentu dia main kat sini kan. Ni kita gosok. Ada kan air? Masih lagi mutlak. Selagi dia tak berpisah daripada anggota wuduk kita, dia adalah air mutlak. Lepas tu boleh gosok. Kalau awal-awal kena jadi mustakmal, tak boleh gosok ambil kena ambil lain dah. Kenapa kita gosok? Sedangkan dah kena dah ni. Kalau bahasa saya tadi, hadas tu dah masuk dalam air tu dah. Tak. Memang dia masuk tapi masih lagi mutlak. Sebab dia tak berpisah. Gosok. Menitik. Yang menitik tu semua mustakmal. Ada satu keadaan lagi, walaupun dia tak menitik, dia jadi mustakmal juga. Boleh teka? Dia kata tak menitik. Bila dia berpisah daripada line anggota tadi, border dia. Sebab muka ni bukan muka. Tak wajib basuh sini ambil wuduk. Ni. Kan? Okey. Tak wajib basuh sini yang masa ambil wuduk, masa basuh muka. Masa sapu kepala memanglah wajib, masa basuh muka tak wajib sini. Sebab ni kepala. Tak wajib sini. Ni telinga. Telinga duduk dekat kepala, bukan kat muka. Tak wajib sini. Basuh. Maknanya dia bukan muka.
Dia bukan muka. Border dia kat mana? Sini kan. Yang kita tahu tu lah. Sini. Jangan lupa tali tudung ni orang perempuan basuh. Sini. Sini. Dia punya tulang ni kan. Sini. Kalau ada bulu-bulu macam janggut, termasuk janggut, sampai habis janggut. Itulah dia border dia. Okay. Air tu dia tak menitik. Kalau menitik jadi mustamal kan. Air tu dia pergi masuk telinga, sini telinga. Mustamal tak? Dah mustamal. Kita tak boleh ambil balik lah. So, kalau ambil pun tak ada apa pun. Cuma dia mustamal. Ataupun dia pergi meleleh sini. Mustamal lah. Dia keluar pada border dia, mustamal. Walaupun dia tak menitik. Bila dia keluar pada border, dia jadi mustamal. Kalau tadah untuk basuh muka balik tak boleh. Sebab dah mustamal. Jadi mustamal boleh jadi dua. Yang pertama, air basuhan wuduk. Yang pertama, basuhan pertama kali kena air. Kemudian dia menitik, dia berpisah daripada kulit, daripada tubuh anggota wuduk tadi, maka automatik jadi mustamal. Yang kedua, dia tak berpisah, tapi dia keluar border. Kalau tangan, dia keluar sampai sini. Dia pergi sini. Okey, dia pergi sini. Naik atas balik. Mutlak. Katalah, buat cerita lah. Nak sini, kita macam ni balik. Dia turun balik. Kita pun macam ni balik, turun. Mutlak, tak menjadi mustamal. Pok menitik, berpisah je. Tak payah nak sambut lah. Sebab mustamal lah. Satu. Ataupun, kita buat gini. Pergi ke depan. Kita buat gini, air tu mengalir ke belakang. Nak faham aja ni. Tak suruh buat lah, pelik buat. Lepas tu tiba-tiba dah sampai sini. Oh, mutlak lagi. Hup, kita buat gini. Pergi sini balik. Buat je ni, akhir sekali. Masih ni. Yang tak wajib basuh. Ketika wuduk, tak wajib basuh tangan ketika wuduk. Kena kat situ. Mustamal walaupun tak menitik. Mustamal. Itu nak tentu air mustamal je. Okey. Jadi kalau macam tu, kemudian sambung lagi buat mengangkat hadas, basuh yang pertama pada wuduk. Bila sebut basuh yang pertama pada wuduk, macam mana basuhan yang kedua? Sebab wuduk kan sunat 3 kali. Basuhan yang kedua, air tu. Kita dah tadah tadi. Basuh yang pertama, terus kita tadah. Gayung. Tak cetong, tak gayung. Ada sikit lah. Air bekasan basuh muka yang first time. Kali pertama, kita panggil air tu air mustamal. Muka kita clear, dah terangkat hadas. Air tadi air mustamal. Letak tepi. Ambil gayung, cetong yang kedua. Tak pula. Basuh sekarang sunat 3 kali kan. Basuh yang kali kedua. Angkat air mustamal. Air tadi tu jatuhlah juga, sama. Air apa dalam tu? Mutlak. Basuhan kedua tu mutlak. Dengan maksud, kalau kita ambil balik dalam gayung tu, kita buat basuhan yang ketiga, boleh. Tak ada masalah. Sebab air tu kekal mutlak. Sebab apa mutlak? Kan dah basuh muka. Tengok tu takrif dia. Yakni air mustamal, yakni air yang telah digunakan buat mengangkat hadas. Okay? Basuh yang pertama pada wuduk, basuhan yang pertama, basuhan yang kedua kekal mutlak. Jadi tadah. Okey, tadah. Basuhan yang kedua muka tadah. Lepas tu basuhan yang ketiga muka tadah lagi. Jadi satu gayung mustamal basuhan pertama, gayung kedua mutlak basuhan yang kedua, gayung yang ketiga mutlak basuhan yang ketiga mutlak. Simpan dulu, simpan. Nak buat cerita ni, simpan. Basuh tangan pula. Sama macam tadi. Basuh tangan, yang basuhan yang pertama semua dah kata semua, air menitik tu simpan. Yang keempat mustamal. Yang kelima mutlak kan? Yang keempat. Yang pertama tangan mustamal. Basuhan yang kedua tangan yang inilah air mutlak. Basuhan yang ketiga mutlak. Letaklah. Ambil basuh yang ini pula, sama juga. Basuhan yang pertama mustamal. Basuhan kedua, ketiga mutlak, letak dalam gayung. Kepala tak payah cerita lah, sebab dia macam tak ada air kan. Pakai gitu je. Kemudian habis dah kaki kan. Kaki kita tak nak ambil air lain, kita ambil air yang tadi tu. Basuhan yang kedua muka, ketiga muka, kedua tangan, ketiga tangan. Ambil yang tu untuk basuh kaki. Boleh dengan maksud sebab air tu air mutlak. Tapi jangan ambil air yang pertama. Basuh yang pertama. Perlu ke faham benda ni? Perlulah. Kalau tidak kita salah faham, ada kesan dia nanti. Ada kesan nanti bila salah faham. Dan mungkin kita akan guna akan datang. Kan zaman sekarang ni macam nak kiamat tak lama dah. Maknanya tak lama dah. Kemarau ke apa, masa tu mungkin pakai. Mereka mungkin guna. Orang yang mengaji tahulah, orang tak aja kita nak sembahyang, kena sembahyang, tak apalah habis air. Dengan sebab macam tu kurang dia minum air. Padahal dia yang salah faham. Padahal air yang basuhan kedua dan ketiga tu boleh kumpul, boleh mandi wajib. Kalau siapa-siapa nak mandi wajib, orang lain boleh pakai. Basuhan yang kedua dan ketiga tadi. Kenapa nak detail macam ni? Mana tahu akan datang. Dengan cerita kemarau tak lama lagi Kemarau kuat. Wallahu alam.
Masa tu mungkin tak ada air, masa tu ada air pun air tak boleh minum. Macam mana kita nak berwuduk mandi wajib? Kalau kita tak faham, dia akan menyusahkan kita balik. Memang kita akan buat macam biasa, tapi dia akan menyusahkan kita balik. Masuk sekali pun boleh, kali kedua kan sunat. Jadi itu dari segi wuduk. Mandi wajib juga sama. Mandi wajib juga sama. Sebelum tu tajdid wuduk adalah air mutlak juga. Macam mana tajdid wuduk? Dia ada wuduk sekarang ni. Maghrib tadi sembahyang ada wuduk. Kemudian nak sembahyang isyak je lagi, dia terasa nak tajdid, nak ambil wuduk sekali lagi dalam keadaan wuduk dia masih lagi ada, tak batal. Boleh. Hukum sunat. Nur ala nur. Wuduk di atas wuduk, nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Ghurran muhajjalin, ke akhirat nanti cahaya sangat terang kalau kita banyak ambil wuduk dan kita lebihkan anggota wuduk, lebihkan cahaya yang sangat banyak. Jadi kita dah ada wuduk, dah guna pun wuduk tu untuk sembahyang, tapi tak batal lagi. Adakah sunat ambil wuduk lain untuk sembahyang isyak contohnya? Ya, boleh. Maka nak ambil, bagus lagi ambil wuduk untuk sembahyang isyak pula. Okey. Soalannya, macam mana dengan air tu? Sekarang ni dia ada wuduk. Dia ada wuduk tak batal. Ada tak hadas kat muka dia? Tak ada lah, sebab dia tidak berhadas. Bila dia nak ambil wuduk sekali lagi, tak ada hadas kat muka, nak masuk dalam air tak boleh lah juga. Maka air tadi semuanya mutlak daripada basuhan pertama sampai basuhan ketiga. Walaupun bekas ambil wuduk, tapi basuhan pertama sampai ketiga semua mutlak, sebab dia tak ada hadas. Nak masuk dalam air. Okey. Maka kalau yang itu ketiga-tiganya, basuhan pertama, kedua, ketiga, muka, tangan, kaki, kepala sikit sangat kan, kaki, semuanya boleh tadah balik untuk ambil wuduk subuh esok contoh. Tiga-tiga. Tapi masa yang batal tadi tidak. Basuhan pertama dan basuhan pertama tak boleh. Basuhan kedua dan ketiga saja. Jadi air mustakmal adalah basuhan yang pertama sahaja. Macam tu juga kita atau mandi wajib. Mandi wajib macam tu juga. Apa maksud mandi wajib yang menyebabkan air itu jadi mustakmal? Samalah. Sekarang bila berhadas besar, maka wajibkan mandi. Sama juga bila air itu kena kepala, kena je, maka terangkatlah hadas besar kat situ. Kat tangan tak kena air lagi, tak terangkatlah lagi. Dia pun menitik mengalir. Kena, terangkatlah kat sini. Kena mengalir, terangkatlah. Jatuh banyak lagi air, kena kat tangan, terangkatlah. Agak-agak untuk basah satu badan tu berapa lama? Seminit je kot. Untuk kena air tu. Habis sabun tak lagi, sunat aja semua tu. Sebila pula mandi wajib sabun, wajib shampoo, wajib bilas? Tak ada, kena air je. Kena air terangkat lah. Maka lebih kurang dalam 1 minit selesai mandi wajib. Sebab tu Nabi SAW dia mandi wajib satu mineral besar tu, mineral besar. 3 kali ni. 3 kali ni. 2 ke 3? Macam 3 kali kot. 3 kali ni. Yang mineral besar. Nabi mandi wajib. Wuduk. Ni. Kalau betul ni, Nabi ambil wuduk. Kita ni komo pun sekali. Kita. Nabi mandi wuduk banyak ni. Sikit, satu cupak boleh kata, satu cupak. Air satu cupaknya ni. Satu mud, satu gantang nak mandi wajib. Boleh kata gitulah. Mudah-mudah kata satu air mineral besar, banyak tu je mandi wajib. Sedangkan kita tahu Nabi besar, gagah besar, badannya besar. Lepas tu pula janggut. Macam mana tu? Kita basuh janggut aja pun dah berapa banyak air, tak tahulah. Yang janggut tebal lah. Jadi mandi wajib ni sikit je. Yang kita nak mandi tu bukan mandi wajib. Yang kita mandi wajib yang sebenarnya seminit lah. Lepas tu saya kata 400 kali tu. Lepas tu mandi sejuk, mandi kerana nak sejuk. Mandi menyejukkan badan. Mandi kerana nak sabun. Lepas tu nak bilah daripada tu. Lepas tu dah bilah badan daripada sabun tu pula, basahkan kepala lagi. Shampoo lagi. Bersihkan pula lagi bilah lagi shampoo. Satu. Semua tu tak wajib. Itu bukan mandi wajib. Kita salah faham. Kita mandi wajib, dia kata bila selesai mandi wajib, bila melangkah keluar daripada toilet. Bukan. Dia selesai mandi wajib setelah seminit aja. Bila masuk seminit tu sempurna semua kena. Kaki-kaki semua, celah-celah semua kena sempurna. Kalau seminit lah, 2 minit lah. Tapi dia duduk dalam toilet 15 minit. Bilakah berakhirnya mandi wajib? Bila melangkah keluar ke? Tak, lama dah.
Lama dah habis mandi wajib. Tapi salah faham. Dia faham bila melangkah tu baru habis mandi wajib. Bila tutup Swiss, bila tutup shower, bila tutup pipe, baru nama habis mandi wajib. Tak, mandi wajib habis lama dah. Dengan mandi wajib tu sekali je. Jadi basuhan yang pertama tu pup kena kepala dia menitik. Yang menitik tu mustamal. Shower dah keluar lagi ni. Keluar. Kena kali kedua itu mutlak dah. Kena kat situ lah. Mutlak dah. Mutlak jadi pergi kena tangan. Jadi mustamal lah pula. Mustamal lah. Jadi sebenarnya sikit je. Jadi maknanya air bekasan mandi wajib basuhan yang pertama juga. Jadi boleh kita kata jika mandi wajib kali pertama tu basuh seminit tu tadah. Tadah dalam besin. Letak tepi seminit. Bila dah rata semualah seminit ataupun 2 minit lah. Habis kena semua, tak ada sabun-sabun, letak je air. Maka banyak air tu adalah air mustamal. Kita ambil lagi besin yang lain untuk kita mandi ni. Mandi kan tak puas nak mandi 5 minit, 10 minit. Air tu semua air mutlak. Boleh ambil wuduk dengan air tu, tadah. Tapi jangan campur sabun. Kau campur sabun, air tu dah berubah. Dia tak panggil air mutlak dah sebab air tu dah berubah. Berubah dengan sabun. Kalau kita tak pakai sabun. Sebelum kita sabun tu 5 minit dah kita mandi. Setelah kita 1-2 minit mandi dah hasilkan air tu, air tu mustamal. Kemudian ambil besin lagi, kita duduk dalam besin tu, letak shower, air bertakung, air tu boleh buat wuduk. Malah air tu boleh mandi wajib. Kalau nak mandi wajib lain kali boleh. Sebab tu ada riwayat-riwayat dalam hadis mengatakan isteri Nabi pernah mandi daripada bekasan mandi Nabi ataupun terbalik. Nabi pernah mandi daripada bekasan air, belen air, bekasan yang air. Masuk bekasan tu bekas dah guna. Ada hadis menceritakan, maka para ulama ada kaji, akhir sekali penyelesaiannya gitulah. Sekali aja yang pertama. Demikian juga tambah satu lagi. Sekarang pertama nak jadi air mustamal, yang pertama wuduk boleh jadi dengan sebab wuduk basuhan pertama, mandi wajib basuhan pertama. Ada satu lagi. Itu yang ketiga. Demikian juga air yang digunakan buat membasuh benda yang kena najis. Kena najis ni mutanajis. Kita panggil mutanajis. Kalau najis tu najis. Najis dengan mutanajis berbeza. Rasa pun dah terang dah 3 bulan 4 bulan lepas. Najis ni najis. Mutanajis ni kena najis. Jadi kalaulah ni najis kan, dia jatuh najis ni kena ya. Ni najis atas lantai lah. Ni kita panggil najis, yang ni kita panggil mutanajis. Yalah lantai itu kena najis. Ni najis, ni kena najis. Jadi saya dah sebut dah sebelum ni, najis takkan boleh sucikan dia sampai kiamat. Kita tak boleh suci sampai, buatlah teknologi apa sekalipun, takkan boleh menyucikan najis sampai kiamat. Boleh sebut najis. Tapi yang kita duk cuci itu, kita cuci mutanajis, yang kena najis. Apabila tai ayam, tai kucing ada dekat lantai, ada dekat kapet masjid, kita kata nak cuci najis. Hakikatnya bukan cuci najis. Sebenarnya cuci lantai. Mana boleh cuci najis? Takkan suci najis itu. Najis tak boleh cuci sampai kiamat. Hanya Allah je boleh cuci najis dengan penapis yang Allah sendiri buat. Made in Allah Ta'ala. Sama ada dia masuk dalam bumi, akhir sekali dia keluar jadi sungai di laut ke, ataupun dia serap jadi awan, turun balik sebagai hujan, mutlak. Penapis Allah je. Penapis lain tak boleh. Penapis kowe ke, korok ke, apa ke, saya tak tahu sebut apa nama tu. Tak boleh tapis najis. Walaupun masuk air najis ni, masuk najis, bukan masuk najis, air kencing. Masuk proses, keluar putih, bersih, buat kajian klinikal, saintis datang cek, lebih berkhasiat daripada air betul, tetap juga najis. Tak boleh. Najis tak boleh suci. Hanya Allah je boleh suci. Jadi yang kita duduk ni, kita ambil najis, kenakan dekat apa pasir, dekat tanah, lepas tu hilangkan najis tu, pergi mana? Masuk bumi ni. Boleh lah masuk bumi, lepas tu ada air masuk menyerap. Lepas tu kat dalam bumi kita ada sungai kan? Dalam tanah kita ada sungai, masuk sungai tu keluarlah kat mana-mana. Laut ke sungai ke, jadi air telaga ke, jadi mutlak. Allah je yang boleh. Penapis Allah je. Penapis yang lain tak boleh. Tapi yang kena najis boleh. Itu yang kita cuci. Kita yang duk cuci-cuci tu yang kena najis. Baju kena najis. Allah baju kena tai ayam. Basuh tai ayam ni. Bukan basuh tai ayam, basuh baju.
Tai ayam tak boleh basuh. Bila kita basuh baju, tai ayam tu pergi masuk longkang, masuk menyerat dalam tanah. Tu maksud basuh tai ayam. Jadi bila kita sebut basuh najis, maksud kita basuh tempat yang kena najis. Dia isim maf'ul. Kalau najis tu masdar. Tu kalau mengaji syarak. Jadi demikian juga air yang digunakan buat membasuh benda yang kena najis. Bukan najis ya, kena najis. Bolehlah basuh kena najis. Ya. Padahal air itu tiada berubah dan tiada bertambah beratnya. Oh, ini macam mana nak main tambah-tambah, nak timbang-timbang ke? Macam ni. Macam ni. Najis pula dia terbahagi kepada dua. Najis terbahagi kepada dua. Najis yang tiga, mughallazah, mutawassitah, mukhaffafah tu bukan, tu bahagian lain. Ni pembahagian lain pula. Najis terbahagi kepada dua. Yang pertama dia panggil najis aini. Ni najis ni tai tu yang boleh nampak ni. Okey. Yang kedua dia panggil najis hukmi. Najis aini macam ni. Dia ada ni najis aini. Ataupun dia kena kat lantai, kita buang tapi ada color lagi. Ada bau, ada color. Ada warna najis tadi. Dia panggil najis aini juga. Ataupun color dah tak ada. Color dah tak ada tapi kita rasa macam macam tu kan. Itu dia panggil najis aini. Najis yang boleh rasa. Najis yang boleh tengok, yang boleh rasa. Bila sebut rasa dalam masalah najis, banyak kitab fiqh dia akan kata rasa. Hilang bau, warna dah rasa. Hilang bau, warna dah rasa. Kalau masalah najis dalam kitab fiqh, rasa tu bukan rasa dengan lidah. Rasa dengan tangan. Rasa boleh dua, satu dengan lidah, satu dengan tangan. Ni. Nampak tak ada apa-apa, tapi rasa dia gutu-gutu. Ada lagi tu. Itu rasa. Jadi najis ada dua jenis najis. Satu najis aini, iaitu najis yang boleh nampak, real punya najis. Ataupun dia tak ada dah, tapi color dia ada, bau dia, warna dia tinggal lagi, tapi dah tak ada dah. Sebenarnya ada juga. Dia panggil aini. Okay. Yang kedua dia panggil najis hukmi. Najis hukmi ni najis tu dah tak ada, tapi dia tetap bernajis. Kalau lantai tadi najis tu dah tak ada. Bila sebut tak ada najis, tak ada. Bau tak ada, warna tak ada, rasa pun tak ada. Tapi najis. Macam mana boleh jadi gitu? Contohnya kalau katakanlah air kencing kat lantai, anak kencing, kita lap pakai tisu. Lap pakai tisu, dia nak balik kampung ni. Baru ni nak balik kampung baru ni. Oh, bila dah lap pakai tisu aja. Tempat tu najis lagi kan? Dia kena lalukan air mutlak. Bau dia pun balik kampung dulu. Balik kampung. 2 minggu raya balik-balik ada bau tak? Tak ada dah. Bau warna ada? Tak ada dah. Rasa ada? Air kencing tak ada dah. Ada lap dah sebelum tu. Tapi tahu tak tempat tu bernajis? Tahu. Tahu tak tempat tu tak dilalukan air? Tahu, aku yang buat. Maka tempat tu namanya bernajis. Tapi najis nama najis hukmi. Hukum najis tapi tak ada najis. Najis tu dah tak ada, tapi hukum najis. Dia macam hadas tadi lah, tak boleh tunjuk juga. Tapi jadi najis hukum. Najis aini ada, najis hukmi tak ada. Yang ni dia kata, maksud dia kat sini, najis yang saya sedang menerangkan tentang padahal air itu tiada berubah. Yang kedua, tidak bertambah berat. Saya tengah terang benda tu. Kenapa cerita air tidak berubah? Kalau warna kuning, kita letak air itu berubah kan? Kalaulah ada lagi najis tu, kita kenakan air, najis tu akan masuk dekat air. Kalau kita timbang, kan berat sikit. Nak menerangkan pasal tu tadi. Yang tak ada ain tu cerita pasal berat. Jika ada ain, ada dia, kita ambil air, jiruh air. Air yang kita jiruh tadi kita ambil, pasti bertambah berat. Sebab termasuk sikit najis. Walaupun berat dia, janganlah kita kilogram ke gram, mungkin kurang pada tu lagi. Maksudnya walaupun kosong poin, tapi ada bertambah. Sebab apa? Dah masuk benda. Tambahlah. Okey. Yang kedua, kalau kata dah nampak macam tak ada, tapi warna ada lagi. Berwarna. Bila ambil air gosok, air tu kan akan berubah dengan warna tu. Itu saya menerangkan pasal tu. Jadi, jika air tu dia digunakan, tempat tu bernajis. Tempat najis. Dia ambil air, dia jirus untuk basuh ni. Dia jirus, dia gosok.
air itu berubah. Air pun tak najis. Air itu tak berubah tapi bertambah berat. Bertambah berat ni bukan suruh timbang, anggar aja, boleh fikir sendiri benda ni. Mestilah bertambah berat. Dah ada besar ni masuk. Bertambah berat, maka air itu pun tak najis. Kalau air itu berubah dengan sebab najis, pun tak najis pasti-pastilah. Jadi, dia kata sini, padahal air itu tidak berubah. Mana najis hukmi Panjang sikit. Tempat tu bernajis. Jiru air. Air tak berubah dan tak bertambah timbangan. Maknanya tak adalah najis kat situ. Kalau ada najis kat situ, ada najis, mesti bertambah timbangan walaupun tak berubah. Kalau najis pun tak ada, kalau masalah ada sifat-sifat dia, mestilah air tadi tu akan berubah warna najis tadi. Jadi dia kata air mustakmal adalah air yang lalu tempat najis, tapi tak berubah dan tak bertambah timbangan. Maknanya itu yang diistilahkan najis hukmi, iaitu macam air kencing tadi tinggal, kita tahu tempat tu bernajis kerana kita tak basuh dengan air mutlak lagi. Kita tahu tempat tu bernajis. Memang. Tapi najis dah tak ada, warna, bau, rasa semua dah tak ada. Okey. Lalukan air dekat situ. Maka lalu kena je. Kena je kawasan najis tu, bertukar terus air tu jadi mustakmal. Tiga. Pertama, kena je air dekat muka yang berhadap kecil, automatik jadi mustakmal. Muka yang berhadap kecil. Dengan niat wuduk. Tambah lagi dengan niat. Kalau tak niat wuduk tak jadi juga kan. Mandi wajib, kena je air dekat kepala, dekat muka dengan niat mandi wajib dalam keadaan dia berhadap besar. Okay? Maka automatik jadi mustakmal. Lupa satu lagi. Air mandi sunat. Kita nak sembahyang Jumaat, kita nak sembahyang raya, sunat mandi sebelum pergi tu. Mandi sunat Jumaat, mandi sunat raya kan. Mandi tadi tu mandi sunat. Maka air yang berkasan daripada mandi sunat mutlak juga. Sebab apa? Tak ada hadas nak masuk dalam air. Okey. Kembali balik. Jadi, tiga lah. Yang pertama, air dia berhadap kecil, air kena kat kepala, kat muka, kat kepala pula, kat muka dengan niat untuk wuduk, automatik jadi mustakmal. Dia berhadap besar, air kena kat kepala, kat muka dengan niat untuk mengangkat hadap besar, jadi mustakmal. Bahasa yang pertama dua-dua tu. Yang ketiga, air yang lalu dekat tempat kena najis. Bukan najis, tempat kena najis. Kalau najis, air lalu kena najis, pergi sana semua muntah najis air tu. Sebab najis ni tempat kena najis. Tempat kena najis. Tak ada najis dah. Lalu air lepas je air tu, tengok berubah tak? Tak berubah, settle dah. Tengok kalau timbang agak-agak je, pakai akal gitu. Agak-agak kalau timbang yang mana lalu itu jugalah, takkan bertambah pun sebab tak ada apa pun nak bertambah timbangan. Kalau timbang, maka air tu dia panggil mustakmal. Dan tempat tadi dia panggil suci. Sedangkan sebelum air mutlak tu lalu, tempat tu namanya mutanajis. Dia panggil mutanajis. Tempat kena najis, air lalu kena je tempat tu. Masih lagi kena kawasan. Kalau katalah ni kawasan najis tadi, kawasan mutanajis tadi, dan tak ada bau, warna dan rasa dah tak ada semua, air lalu dekat dalam ni, air ni masih lagi mutlak. Sama macam tadi, dia tak keluar border sebab najis banyak ni kawasan ni. Masa tu boleh gosok. Betul boleh gosok. Jangan bagi keluar. Keluar aja habis keluar border. Air bila kena aja air mutlak ke kawasan najis tu dan ianya tak berubah. Keluar je. Dah keluar sana dah. Border dah keluar. Okey? Tak berubah, tak bertambah timbangan. Air tu mustakmal, tempat tu suci. Mana pergi mutan najis tu? Masuk dalam air. Bukan najis Kalau najis masuk dalam air, air mutan najis. Kalau najis dia itu berubah, tu najis masuk dalam air. Ini bukan najis masuk dalam air, mutan najis. Tempat yang kena najis yang tak ada sifat. Itu dia panggil najis hukmi lah. Demikian juga air yang digunakan buat membasuh benda yang kena najis. Padahal air itu lepas dah basuh tu tiada berubah dan tiada bertambah beratnya. Maka air itu adalah air mustakmal. Kemudian kita tak puas hati, sunat 3 kali. Basuh najis juga, macam wuduk juga, macam mandi wajib juga, sunat 3 kali. Sunat 3 kali. Kita pun lepas dah pergi dah semua tu, air sudah pergi, air itu jadi mustakmal, tempat tu jadi suci. Kita alihkan yang kali kedua, sunat 3 kali. Air itu mutlak. Kena kawasan tadi tu mutlak. Lepas pada border dia mutlak juga. Ambil lagi yang ketiga, jiruh lagi mutlak je. Malah air yang kita basuh kali kedua, kali ketiga, nak ambil wuduk pun boleh kalau tak dah. Kita geli tu cerita lain. Dari segi hukum boleh. Kalau nak ambil wuduk boleh. Yang basuhan kedua, ketiga. Sebab dia bukan mustakmal, dia kekal mutlak. Cuma orang tak buat sebab masalah takut kuman ke apa kan. Itu cerita lain dari segi hukum.
Okey, sambung lagi. Seperti, oh ni dia bagi contoh kain pula. Dia bagi contoh kain. Seperti yang saya bagi contoh tadi, lantai. Ni dia bagi contoh kain. Seperti dicucurkan air pada kain. Dicucurkan air pada kain yang kena kencing. Ada air kencing kena. Ni pun bagus kan? Air kencing kena. Kemudian ada air kencing ni. Dia lalukan air. Okey, lalukan air, kenalah dekat tempat air kencing tu. Basuhlah senang. Okey. Itu setelah itu bercerai pada kain. Nampak? Betul penting bercerai tadi. Muka bercerai, lalu border bercerai lah tu. Kain pun sama, bercerai. Selagi tak bercerai tak ada masalah. Sebab tu kita boleh basuh, tak, jangan bercerai. Bercerai je, dia akan bertukar status. Selagi tak bercerai, dia tak bertukar status. Setelah air itu bercerai padanya, setelah air itu bercerai pada kain, menitik lah kita kata, dan ditolak kadar hisapan oleh kain itu. Allah, ini memang kena fikir-fikir je lah. Tak payah kata nak timbang-timbang. Bila kain tadi kena air, mestilah air itu serap. Mestilah kain itu serap air. Bila kita perah sekalipun, mesti ada juga. Mana boleh perah sungguh-sungguh, mana boleh tetap basah juga. Bila basah, maknanya ada air kat situ. Cuma tak boleh perah lah. Okey? Maknanya ada dua air kat sini. Pertama, air yang kita jirus, kuantiti dia banyak ni. Kemudian kita perah, air balance yang keluar tu banyak ni. Dalam tu ada banyak ni. Ada banyak ni. Okey? Dan ditolak kadar hisap oleh kain itu. Bahasa dulu lah. Kain tu hisap, maksud menyerap, duduk basah ni, duduk lembab ni. Yang baki itu tidak bertambah beratnya. Sama je macam tadi. Okey, kita ambil contoh. Ada air kencing, basah-basah, nitik-nitik lagi air kencing tu. Kita pun biar begitulah. Tapi ada lah air kencing ni, tak perah pun. Okay. Kemudian tuang air. Air mutlak. Perah. Bila dah perah, tadah ni. Tadah ni nak buat faham je, tadah. Okey. Agak-agak air tu keluar habis, tak keluar habis, adalah banyak ni. Dalam ni pun ada juga. Okay. Yang kita tuang tu 1 gelas. Bila kita tadah, lepas ada air kencing ni, ada air kencing dalam ni. Ada, bukan perah, tak perah, ada air kencing. Perah, banyak ni lah. Padahal kita tuang tu penuh. Bila kita perah banyak ni kot. Banyak ni mana boleh dapat penuh balik. Dalam ni ada lagi. Okey. Agak-agak yang dalam ni kita perah banyak mana? Dia suruh kita agak anggar. Okay? Anggar agak-agak, kalau ambil semua ni, bawah dalam ni, lebih tak? Mesti lebih. Dia kata dia ada air kencing tadi. Memang ada air kencing kat sini. Dia tak keringkan pun, dia tak perah pun. Maka bila campur ambil air dalam ni, campur air yang balance bekas tadi, mesti lebih. Macam mana boleh lebih air tu? Ada air kencing, mutanajis. Air tu bukan air mustakmal, bukan air mutlak, air mutanajis. Ya, setelah diperah, mutanajis. Sebab bertambah timbangan. Bertambah timbangan je mutanajis. Sebab mesti ada masuk. Masuk kat mana? Apa yang nak masuk dalam tu? Tadi tuang banyak ni, kenapa jadi lebih? Setelah kita anggar. Yang pertama, maka air itu bukan air mustakmal, bukan air mutlak lagi, dan air itu adalah air mutanajis. Okay. Kalaulah satu keadaan lagi, sama juga ada air kencing, kita pun buanglah, kita buang, perah dah tak ada. Tak ada pun basah lembab ada. Ataupun kita baik keringkan, senang, lembab pun tak ada. Tapi tak basuh lagi. Okay. Ambil air satu-satu ni juga, tuang, lepas tu perah. Macam tadi lah, gosok-gosok perah. Dapat air banyak sama. Ataupun dapat kurang sikit. Tapi kalau tengok air dalam ni memang cukup ngam-ngam, tak bertambah timbangan. Tapi tengok bertukar color, warna kuning, mutanajis. Dua syarat. Sebab bertukar warna, bau ataupun rasa. Rasa tu air dari segi kelikatan lah. Okay. Maka air tu mutanajis, walaupun bila kita anggar-anggar dia tak bertambah, memang banyak tu juga. Sebab memang tak ada air kencing model ni. Habis tu kena kencing, dah kering dah pun. Tak ada. Jadi bila kita jiruh 1 gelas, bila kita perah balik dan kita anggarkan yang kadar hisapan ni, memang cukup-cukup banyak ni. Cuma jadi kuning, mutanajis, sebab berubah sifat. Ataupun putih, cukup, tak bertambah timbangan, tapi ada bau, mutanajis juga. Ataupun banyak ni, tak berbau, tak bertukar color, tak bertambah timbangan, tapi lendek macam rasa macam tu. Macam bukan macam air macam maka mutanajis. Tu syarat dia, maka mutanajis.
Jadi kalau tak bertambah timbangan, tak tukar color, tak ada bau dan air macam tu juga. Itu jadi air tu adalah air mustakmal. Kena najis, curah, dah keringkan dia, maksud tak ada dah. Kemudian curah satu gelas, perah balik, anggarkan banyak mana ada. Tengok, memang cukup, tak bertambah timbangan, selesai satu. Bau pun tak ada apa-apa, warna pun tak berubah, rasa pun macam rasa air aja, maka air tu mustakmal. Mustakmal, air tu jadi mustakmal. Jadi maknanya boleh kita kata macam najis hukmi jugalah yang dekat ni. Sebab kalau najis tu aini ada dia, pasti bertambah timbangan, pasti bertukar color. Dia dah tak ada dah, kena air kencing tapi kuning ada, tapi air kencing dah tak ada, mesti bertukar color. Jadi boleh kita kata juga gitulah. Dalam masalah kain ni pun, kain tu dah jadi najis hukmi saja. Najis tu dah tak ada, warna semua dah tak ada dah. Sebab mungkin terlalu lama atau terlalu sedikit. Mungkin sikit lepas tu dia hilang gitu aja. Samalah juga kaedahnya. Maka jika air tu tak berubah warna, bau dan rasa, dan tak bertambah timbangan, kalau fikir-fikir je, tak timbang, tak bertambah ni, tak bertambah, maka air itu adalah air mustakmal. Tu nak cakap tiga keadaan. Yang pertama, ulang balik sekali lagi sebab dah habis ni. Okay. Yang pertama, air mutlak kena dekat muka yang berhadas kecil, tak ada wuduk, dengan niat ambil wuduk, basuhan yang pertama kena je, automatik air itu nama mustakmal. Yang basuhan pertama je. Kedua, ketiga mutlak. Mandi wajib dalam keadaan berjunub, kena air kat kepala, niat mandi wajib. Yang kena kali pertama, basuhan yang pertama adalah air mustakmal. Yang ketiga, ada tempat kena najis, lalukan air dekat dia. Bila air kena dekat dia, tak berubah bau, warna dan rasa, kalau anggar-anggar timbang pun tak terlebih. Tak lebih berat, sama je air tu, maka air selepas pada tu adalah mustakmal. Kalau kita dah faham mustakmal macam mana, wallahu alam, tapi dalam kitab memang macam tu. Mustakmal. Bila kita masuk dalam masyarakat, macam-macam mustakmal dia. Anak mandi dalam apa? Bukan anak, cucu mandi dalam tempayan, kata mustakmal lah. Nampak? Itu sahaja mustakmal. Saya ulang balik. Hanya berapa keadaan? 3 keadaan itu sahaja mustakmal. Selain daripada itu tak jadi mustakmal. Ambil air mutlak, ambil teh, buah gula, air mustakmal? Tak, sebab ada masuk tak? Tiga. Tak. Habis tu boleh ambil wuduk lah kalau mustakmal. Tak boleh. Yang saya sebut tadi, air mustakmal dalam kitab kita dah gabung. Sebenarnya terbagi kepada 2, air yang suci tapi tak boleh menyucikan. Pertama air mustakmal, yang kedua air mutaghayyir. Tapi sama je mustakmal. Itulah dia. Air yang buah kopi. Tu dia panggil mutaghayyir. Kenapa tak panggil air tu mustakmal juga? Sebab sama je, air mutaghayyir tak boleh ambil wuduk. Air mustakmal pun tak boleh ambil wuduk, tak boleh juga. Gabunglah macam dalam kitab kita. Kenapa sebagian ulama kata dia kena asingkan? Ada sikit je beza, sikit saja. Iaitu yang pertama, air mustakmal makruh minum, air mutaghayyir harus minum, tak makruh. Air kopi, minum air kopi tak makruh. Tapi air tu dah tak boleh ambil wuduk, air kopi tu. Tapi air mustakmal, apa mustakmal? Yang 3 tadi. Ambil wuduk, kali basuh pertama tadah, buat minum, boleh. Tapi makruh. Mandi wajib, kali basuhan yang pertama ni. Basuhan kedua memang mutlak, no problem. Basuhan pertama, tadah, mandi wajib, tadah. Lepas tu rebuh-rebuh, buat kopi, boleh. Tapi makruh. Tapi kalau air mutaghayyir, air yang berubah, bukan sebab mandi, bukan sebab 3 tadi. Tapi dia bukan air mutlak dah, sebab dia dah berubah macam-macam. Air itu dia panggil mutaghayyir, minum harus, tak makruh. Sebab tu dibezakan. Dalam kitab kita dia gabung sekali. Jadi itulah 3 air mustakmal. Ada yang sebut tadi, cucu balik kampung, cucu balik kampung, ada tempayan orang kampung, ada tempayan untuk kalau nak basuh kaki, ataupun ada tempayan simpan kalau tak ada air, simpan air hujan. Tak ada air apa, mudah nak ambil je tu. Anak dia tadi, cucu tadi balik seronok tengok tempayan, masuk dalam tempayan tu. Main tempayan. Dia pun habislah Tok Wan punya air, jadi mustakmal habislah. Soalannya, masa bila budak tu ambil wuduk? Dia mandi dalam tu. Masa bila budak tu mandi wajib? Dia mandi, dia seronok tengok budak kecil ni umur
8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Dia masih bila dia basuh najis? Ketiga tu je. Tak, mutlak. Ambil budak tu. Tak tepi, dah tutup balik. Mutlak. Lepas tu mula datang kepala macam-macam. Tak, kan kat kaki dia ada najis? Sekejap, kaki dia ada najis tak? Ada najis, air tak najis. Tak ada, tak tahulah. Tak tahu. Tak ada. Benda tak tahu kenapa nak fikir. Habislah Tok Wan simpan, Tok Ki simpan punyalah lama air dalam tu. Kau takut-takut tak ada air, tak ada air apa? Air hujan, tiba-tiba habis jadi mustakmal. Tok Ki tak ngaji. Baik. Sebenarnya tak jadi, tetap kekal mutlak. Okey, kita akan datang termasuk dalam golongan air mustakmal, air yang berubah. Salah satu daripada ini air, ataupun bahasa kalau saya sebut kita besar dia kata air mutaghayyir. Apa maksud mutaghayyir? Air yang berubah dengan benda suci. Air mustakmal apa? Air yang bekas basuhan, wuduk, mandi wajib, basuh najis. Air mutaghayyir, air yang mutlak tapi tercampur dengan benda suci. Dia panggil mutaghayyir, ataupun kita mustakmal juga. Mustakmal juga. No problem lah, istilah aje. Tu akan datang. Jadi akan datang, dia akan jawab soalan yang memang sangat masyhur, iaitu air klorin. Air klorin ada jawapan dalam ni. Siapa ada kitab boleh baca hujung sikit. Ada jawapan air klorin boleh ambil wuduk tak? Air klorin kan kadang-kadang kalau bau cuci loji tu kan, kita buka-buka Allah, bau kan. Yang tak ada bau ni tak apa. Yang klorin tu kuat. Adakah boleh ambil wuduk mandi wajib? Dia akan jawab. Memang ada dalam kitab. Tangguh dulu. InsyaAllah kita sambung akan datang. Akan datang subuh tak? Dia gilir maghrib subuh lah. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.